Ketua Jabatan Pemantauan Syariah dan Pemantauan Halal QSR Brand, Datuk Jim, dan juga Jawatankuasa Komuniti Seksyen 6 Bukit Mahkota, rakan-rakan saya daripada Universiti Putra Malaysia, Puan Siti Rahayu, Dr. Rosma, Salwa, pelajar PhD Salwa, Profesor Madya, Dr. Rozana, Dr. Rashid, Dr. Abdul Rashid Abdullah, Encik Zul Basri. So ini ada pasukan daripada UPM sendiri yang hadir pada hari ini. Saya sepatutnya yang berucap Prof. Ghazali tidak dapat datang, dan seterusnya Dr. Rozana, Profesor Madya Dr. Rozana. Namun Dr. Rozana, pelajar beliau meninggal dunia hari ini. So pelajar PhD beliau meninggal dunia, jadi satu kesedihan kepada beliau dan UPM sendirilah. Okey. Jadi saya teruskan di sini. Pertama sekali saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, dan seterusnya saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua pihak, yang terutamanya kepada QSR Brand Sdn Bhd. Dan QSR Brand Sdn Bhd telah memberi pengajaan kepada SPE sahaja lebih daripada 200,000 dalam tempoh 2 tahun ini. Boleh bagi satu tepukan kepada QSR. Untuk program komuniti ini saja, kalau saya boleh nukilkan di sini, kita dah ada 5 program komuniti yang hampir sama, iaitu program keusahawanan desa di Tokai, program keusahawanan desa dan asnaf juga di Kuala Nerang, yang ketiga di Teluk Intan, yang keempat di Bukit Mahkota, yang kelima di Kuala Selangor. So kita ada 5 projek. 5 projek ini saja UKSR telah menyumbang RM50,000 untuk menjayakan program ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Ruslan dan juga Ustaz Ayazi kerana banyak membantu dalam pelaksanaan program kerjasama ini, iaitu kerjasama komuniti sendiri. Saya juga untuk merakamkan terima kasih kepada pihak komuniti sendiri kerana sudi menerima pelawaan daripada UPM untuk kita sama-sama bekerja untuk melahirkan usahawan berjaya di Bukit Mahkota. Saya dinilai seberang dia. So, tapi negeri lain. So masa PKP kena isi borang tu je. Nak pergi Bukit Mahkota daripada nilai kena isi borang kan? Sebab dia merentas negeri. So saya setiap hari merentas negeri, nilai ke UPM. Okey. Jadi pertamanya apa yang Tuan Haji sebut tadi, sikit je saya nak sambung di sini. Apa yang Tuan Haji sebut tadi memang benar sungguh, iaitu kita berhadapan dengan krisis. Sebenarnya kita kena lihat di depan ni kerisauan. Kerisauan sebab data-data yang dizahirkan yang kita dapati pada hari ini menunjukkan bahawa benda itu amat merisaukan. Contohnya sebut oleh Tuan Haji tadi, iaitu kadar pengangguran. Pada pengangguran kita pada tahun ini adalah yang terburuk dalam sejarah negara kita. Kalau kita soroti semula 20 tahun ke belakang, iaitu krisis ekonomi pada tahun 1998, kadar pengangguran kita 3.2. Dan 2009, kira 2009 krisis ekonomi yang terbesar sebenarnya, itu pun 3.7%. Sekarang ni kadar pengangguran kita 3.941, tapi dia boleh sampai pada 5.5% kadar pengangguran kita. Dan saya juga semalam saya bicara dalam televisyen tentang isu yang sama. Saya juga memberikan satu perkongsian di mana apa jadi sebenarnya bila mana kita ada kadar pengangguran yang agak tinggi, dan dalam masa yang sama kita ada graduan yang akan menambah pengajar sekitar 400,000 tahun ini. Dalam masa yang sama, beberapa hari lepas, Singapura juga telah memaklumkan akan menghantar sekitar 414,000 rakyat Malaysia untuk balik semua ke negara sebab mereka tidak ada peluang pekerjaan. Even sektor penerbangan, staf di sektor penerbangan akan dihantar ke sektor pelancongan di perhotelan. Jadi mereka mengambil staf mereka sendiri, dan staf kita terpaksa balik bekerja di tanah air, menunjukkan dekat situ ada kurang lebih 1 juta tambahan daripada apa yang sedia ada. So ini adalah satu cabaran yang besar sebenarnya yang perlu dihadapi oleh negara, sebab isu yang berkaitan dengan peluang pekerjaan dan juga sebagaimana Tuan Haji sebut tadi, pengangguran. Disebabkan itulah kerajaan mengambil keputusan mengumumkan penjana itu sendiri, iaitu bernilai 35 bilion. Daripada 35 bilion penjanaan ini, 9 bilion iaitu 26%, lebih 1/4 daripada penjanaan itu dikhususkan kepada peluang pekerjaan dan PKS, membantu usahawan itu sendiri. Sebab paling penting untuk PKS dan peluang pekerjaan itu dicipta supaya aliran wang itu ada, aliran duit itu ada. Bila orang ada duit, mereka boleh membeli barang dan
menyara hidup. Dan juga penting juga untuk usahawan sebenarnya saya lihat pada hari ini adalah beralih kepada teknologi. Saya bagi satu perbandingan dalam masa Januari hingga April 4 bulan sektor pelancongan kita kerugian hampir 20 bilion duit Malaysia. Ringgit Malaysia 20 bilion, sektor pelancongan kita rugi. Dalam masa 4 bulan yang sama, aplikasi Zoom, teknologi menggunakan teknologi atau mesyuarat secara online memperoleh 4 bilion US dollar. Dalam 4 bulan lebih kurang 17 ke 18 bilion ringgit Malaysia. Sedikit kurang daripada apa yang kerugian sektor pelancongan, menunjukkan sektor teknologi ini berkembang lebih pesat pasca Covid ni. Kalau tahun lepas, kalau saya boleh nukilkan di sini, tahun lepas saja sektor teknologi ini, saya beri satu contoh contohnya usahawan-usahawan kita kenapa kena beralih ke teknologi. Tahun lepas contohnya Alibaba, platform e-dagang yang terbesar di China Alibaba sales dia, jualan dia pada 11 hari bulan 11 2019 dan 12 hari bulan 12 2019, 48 jam, 2 hari ni 48 jam penjualan dia lebih tinggi daripada keseluruhan bajet yang diumumkan oleh Menteri Kewangan tahun lepas untuk bajet negara kita 2020, merangkumi Perlis sampai ke Sabah, lebih 30 juta rakyat Malaysia, 365 hari. Alibaba boleh dapat lebih tinggi daripada itu dalam masa 48 jam. Kalau kita boleh ambil maklumat ni dan kita gunakan maklumat ni untuk kita beralih kepada teknologi, tentu sekali pendapatan usahawan kita boleh meningkat. Kita boleh bajet 1 tahun sekitar 290 bilion, 300 bilion untuk tahun ni yang diumumkan terlepas. Alibaba boleh dapat lebih tinggi dalam masa 48 jam. Serius. Maksudnya beralih kepada teknologi bermakna kita akan ada survival yang lebih lama untuk perniagaan kita. Survival yang lebih lama. So mesti usahawan kita sekarang ni beralih kepada teknologi. Sebab harus diingat belia kita pun banyak yang beralih kepada teknologi. So paling penting untuk usahawan beralih kepada teknologi supaya kita, kalau saya sebut selalu, saya sebut kita ni teknologi macam tsunami sebenarnya. Saya bagi satu contoh. Kita ada buat kajian sebelum ini pada tahun 2017 tu Haji. Kita tanya pemandu teksi berapa pendapatan mereka. Pemandu teksi sebelum datang Uber dan Grab kan, pemandu teksi di Serdang boleh memperoleh sekitar 4 ke 6 ribu ringgit. Tapi lepasnya ada Grab, pendapatan pemandu teksi bawah daripada 1,000 ringgit. Menunjukkan teknologi itu telah menguasai pengangkutan negara dari si Grab dan Uber itu sendiri. So kita perlu beralih supaya teknologi itu tidak tenggelamkan kita. Usahawan ni kalau kita tidak menggunakan teknologi ni, takut teknologi ni macam tsunami datang dan cuba untuk menenggelamkan kita. So paling penting untuk usahawan untuk beralih kepada teknologi, gunakan teknologi sebagai alat paling penting. Sebelum kami sebut Haji tadi, gig ekonomi pun penting. Sekarang ni kita ada gig ekonomi di mana mereka boleh bekerja lebih daripada satu pekerjaan. Flexibility dalam pekerjaan. Contohnya pemandu boleh menjadi mendelivery Food Panda dan sama-sama boleh bekerja di tempat lain. Dan dalam masa PKP pun Food Panda teknologi juga memperolehi 30% keuntungan, lebih tinggi daripada apa yang mereka perolehi sebelum PKP. Bermakna ada winner dan loser PKP ni. Ada pemenang dan ada yang kalah. Ada pemenang, bukan semua orang kalah. Yang berasaskan teknologi macam Zoom, Food Panda, Eat Deliveries, Grab Food, memperoleh Lazada, Shopee, mereka masih lagi boleh berjalan seperti biasa. So tiada jalan lain. Kunci paling utamanya adalah teknologi. Saya selalu cerita dengan anak saya pun bila tengok cerita Tiga Abdul kan, sebenarnya apa yang Rapi Ramli fikirkan masa itu, pasal tak Ismit Ulam Raja masa dia sakit doktor datang rumah, betul kan? Mereka call doktor datang rumah, betul tak? Sekarang kita pergi klinik, betul? Percaya atau tidak, satu hari doktor boleh datang rumah. Melalui aplikasi satu hari nanti di Australia dah ada dah sebenarnya. Bermakna kalau kita sakit, kita tidak sihat, mana kita pergi? Sama ada kita pergi ke klinik jauh 5 km, saya selalu pergi klinik Ummu Aman ni di Sri Putra. Sama ada kita berjalan 5-10 km pergi ke klinik, ataupun kita WhatsApp doktor datang ke rumah dengan bayaran yang lebih rendah. Sebab doktor tu tak payah membayar klinik, tak payah membayar banyak-banyak kos, dan dia datang ke rumah merawat dan bagi prescribe ubat dan mungkin dia beli dan menyelesaikan masalah. Inilah sebenarnya kemungkinan
besar tu ada. Sebab dalam keadaan semasa manusia ni, dia lebih nak benda yang lebih mudah, benda yang lebih memudahkan dia. Contohnya kalau kita tak tahu tempat, kita guna Waze, betul? Kita guna Google Maps, sebab dia memudahkan keadaan kita. Selalu mengambil jalan yang mudah. Contohnya kalau kita nak parking, kita ambil parking yang paling dekat dengan pintu masuk, betul? Tak jumpa pun kita buat apa? Pusing balik, betul? Cari balik tak jumpa, yang jauh-jauh tak ada kosong lagi, pusing balik. Sebab kita sentiasa nak yang benda yang mudah. Dan teknologi lah yang memudahkan manusia. Kita kena menggunakan teknologi, terutama usahawan pada hari nanti. Bila nak bentangkan ke sebagainya, perlu bawa juga teknologi. Okey, boleh Okey, saya rasa itu saja yang saya nak ulas pada hari ini. Dan saya pertama sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Tuan Haji Ruslan dan juga Ustaz Yazid. QSR telah banyak membantu UPM sendiri dalam menjayakan program kita dan pelbagai program kita laksanakan. Even kita ada juga program keusahawanan asnaf yang ditaja oleh QSR sebanyak RM50,000 pada tahun 2018, dan kita telah melahirkan 4 usahawan. Dan QSR sendiri menaja usahawan. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti boleh bincang QSR siapa yang berjaya. QSR sendiri menaja bus untuk Halal Fest hari itu, dan kita hantar 4 usahawan kita di bus Halal Fest di Mainz yang ditaja oleh QSR bernilai hampir RM20,000. Bus tu diperoleh oleh UPM secara percuma, dan kita berikan kepada usahawan asnaf di pelajar kita. Jadi kita harapkan dengan kerjasama ni dapat membantu usahawan untuk memperoleh pendapatan yang lebih lumayan. Masa depan akan datang ni berada kepada orang muda, dan orang muda perlu lebih banyak menjadi usahawan daripada dan memikirkan untuk bekerja makan gaji. Perlu jadi usahawan. Saya bagi contoh-contoh dengan Tuan Haji Ruslan. Semalam pun saya cerita juga dalam TV. Kenapa saya nak buka minda usahawan ni? Saya bagi contoh pasal mesin rumput mesin rumput. Saya bertemu ramai orang yang mesin rumput sebelum ni, pekerja asing. Saya tanya dia berapa pendapatannya membuat dia bekerja usahawan dengan mesin dia, dengan motor dia. Dia datang, kita underestimate dia, kita ingat gaji dia RM1,000-2,000. Bila kita buat tanya, baru kita tahu jawapan dia. Cuba tanya dia berapa dia dapat satu rumah. Dia dapat sekitar, katakan puratanya RM40-50, RM50 lah katakan. Isnin dengan Jumaat mereka bekerja di tempat biasa. Mereka dia guna, dia kata 2 jam dia guna setiap hari, sebab dia kerja tempat lain. Katakan tempat lain dia dapat RM2,000. Hari biasa dia kerja 2 jam, 5 petang sampai 7 malam. 5 petang hingga 7 malam, 1 jam dia kata boleh dapat RM50. Sehari dia dapat 100. 5 hari 500. Okey, 5 hari 500. Sabtu dan Ahad dia kata dia kerja full day sebab tak bekerja. Sabtu dia dapat 8 rumah, dia kata dalam 40 400. Ahad 8 rumah 400. 500, 1,300. Seminggu 1,300. Sebulan 5,000 lebih. 5,000 lebih campur 2,000 yang dia dapat, 7,000 lebih. Kalah gaji PhD holder. Saya cakap Tuan Haji Ruslan ni belajar dah dapat PhD 10 tahun. Bachelor 3, Master 2, 5, PhD 4, 5, 10 tahun lulus. Umur 40 tahun, 30 lebih baru dapat PhD kan, 35. Baru dapat 6,000 lebih. Pekerja asing boleh dapat 7,000 lebih. Kita buka minda pekerja tempatan ni. Inilah dia lumpur emas. 7,000 lebih. Kalau kira jumlah tadi pun. Dan harus diingat pekerja asing full swing. Dia tak ada cuti nak balik kampung. Ada majlis khatan, ada majlis tunangan, tak ada. Dia kerja full. Kalau boleh malam tu boleh potong rumput juga kalau ada lampu. Sini guna ada spotlight, dia nak juga buat. Nasib baik gelap kan. Saya kalau kata rumah ada spotlight, saya jalan juga. Kalau katakan malam tu berterang, sampai besok pagi dia buat kerja. Pasal gelap jadi tak buat. Tapi saya nak tunjukkan easily calculation 7-8,000. Dan saya cerita Tuan Haji Ruslan tadi dengan Ustaz Yazid, berapa banyak yang mereka spend dalam negara. Mereka tak spend, akan hantar balik ke negara masing-masing, maka aliran kita berkurangan. Inilah tempat yang pekerja tempatan nak bekerja. Yang kedua, sebelum saya tutup, saya nak buka minda usahawan ni. Kalau balik bercerita dengan anak-anak pasal saya nampak, itu saya cerita malam tadi, dia bernama di Sarawak ni pun saya cerita benda yang sama. Saya ulang balik sebab saya nampak penting untuk memberi kesedaran. Makan gaji ni sebenarnya 2-3 ribu,
Contohnya 2-3 ribu pakai tie di office, dan satu lagi kelompok 7-8 ribu. Satu lagi saya bagi contoh pasar borong. Ini saya interview sendiri. Pasar borong di Nilai, di kawasan Nilai. Banyak pekerja sini, saya tanya dia. Sebab sebelum saya masuk, saya nak tanya dulu mereka dapatkan info supaya saya boleh share dengan dalam masa saya di kedua udara. Saya tanya dia, berapa pendapatan dia sehari? Pendapatan di pasar borong bekerja sekitar 5 pagi sampai 1 tengah hari, separuh hari je. Berapa pendapatannya? RM150, 100-150. Katakanlah ambil RM150. Kerja berapa lama? Setiap hari 30 hari. Jangan kira 30 hari, kita kurangkan, kira 20 hari. 20 dah 150, RM3,000. Yang itu saja kan? Tidak bos, dia kata. Lepas pukul 1 saya ada kerja lain. Apa yang buat? Pagi tadi, pagi-pagi pukul 5 pagi, bila ikan sampai, kita akan kena, bos minta kita asingkan ikan. Ikan yang sihat jual, ikan yang tak sihat bos bagi free. Rosak, nak rosak, you ambil, kata you jual belanja. Okey, pukul 2 kita orang buka kawasan jual ikan. Ikan yang mereka peroleh kurang elok tu free, dan mereka jual murah, RM5, RM10. Berapa dapat? 150. 150 campur 150, 300 dalam 20. Jangan cerita, tapi sebenarnya bukan 20, 30 sebenarnya. Kalau boleh 34 hari sebulan pun jalan. Saya ambil 20, RM6,000. Kalau 30, RM9,000. Level apa tu Haji Qaisar? RM9,000. Level apa Ustaz Jazi? Senior manager RM9,000. Kalau di universiti mungkin Profesor Madya. Mereka boleh perolehi. Ini benda real sebenarnya. Sebab itu pekerja asing tak nak keluar daripada pasar borong. Sebab itu lubuk emas bagi mereka. Lubuk emas RM6,000 easily mereka boleh dapat. Inilah tempat-tempat yang kita perlu bawa pekerja tempatan. Tunjukkan mereka ini dia, bukan 1-2 ribu, 3 ribu, 5 ribu, 6 ribu. Main amount yang besar. Dan kita tak tanya dia sektor pembinaan. Kadang-kadang kalau kita panggil pekerja Indonesia datang rumah repair kan, cuba tanya dia. Dia dapat 2-3 ribu di sana, Sabtu Ahad dia dapat berapa? Cuba kita perkiraan. Kita akan jumpa bahawa mereka dapat 5 ke 6 ribu ringgit. Ini adalah dia yang kita kena kejar. Usahawan hari ini, anda boleh jadi lebih kaya daripada kita orang. Anda boleh jadi lebih kaya daripada kita orang sebab kita orang ni bekerja, makan gaji. Anda adalah usahawan. Anda menentukan masa depan anda dengan izin Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.